Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan mula mempelajari untuk topik ASK, Asasan Komputer Tingkatan 1. Okey, jadi kita mulakan dengan Telegram PDPC ASK Tingkatan 1. Cikgu telah share pautan untuk ke Padlet cikgu. Padlet ni adalah satu platform untuk kita berkongsi PowerPoint, Google Form dan sebagainya lah untuk asas sains komputer sepanjang daripada tingkatan 1, 2 dan 3. So anda klik pada pautan tersebut jika anda dah buka. Okey, so di sini anda akan dibawa. Okey, anda akan dibawa kepada platform Padlet Asas Sains Komputer. Jadi anda pilih tingkatan 1 bab 1 asas pemikiran komputasional. Okey, di sini ada buku teks. Okey, jika anda tidak ada buku teks, anda boleh download di sini ataupun boleh download dalam Telegram. Okey, dalam Telegram saya akan sharekan pautan berkaitan dengan buku teks untuk dimuat turun. Okey, dan tidak lama lagi anda juga akan ambil buku teks. Okey, seterusnya anda pergi kepada slide PowerPoint. Okey, dalam slide PowerPoint itu anda boleh buka. Jika tak boleh buka, tak ada masalah. Anda boleh lihat video ini untuk lihat apa yang kita akan belajar untuk hari ini. Okey, asas pemikiran komputasional. Okey, kalau kita lihat dalam buku teks muka surat yang pertama berkaitan dengan asas pemikiran komputasional, kita lihat gambar di sini bahagian pengenalan. Anda diminta untuk memilih inti popia, kulit popia untuk membuat popia. Okey, langkah satu apa dia? Iaitu untuk kenal pasti kulit popia, apakah inti dia dan sebagainya. Langkah dua pun bagaimana kita nak sediakan, dan langkah yang ketiga bagaimana kita nak sapukan sos dan sebagainya. So ini adalah langkah-langkah yang hampir semua orang ikut, hampir sama kaedah dia untuk menghasilkan popia. Okey, so ini adalah antara yang sebenarnya yang kita tidak perasan, bahawa dalam kehidupan seharian kita sebenarnya kita telah pun mengamalkan teknik pemikiran, salah satu daripada teknik pemikiran komputasional. Okey, secara umumnya pemikiran komputasional itu bukanlah pemikiran yang seperti kita berfikir seperti komputer, tidak. Ia adalah pemikiran untuk menyelesaikan masalah manusia berbantukan mesin ataupun gabungan kedua-duanya sekali. Okey, contohnya ialah kalau kita lihat di pasar raya. Okey, di pasar raya apabila kita ada aplikasi-aplikasi okey untuk mengira berapakah barangan yang kita ambil dan harganya. Okey, dan ini dibantu dengan mesin. Mesin yang telah dibangunkan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau cara-cara, dan juga dibantu oleh manusia. Maksudnya manusia memerlukan input daripada manusia, harga dan sebagainya, dan komputer akan mengira harga tersebut. So kedua-dua perlu digabungkan untuk menggunakan, mengaplikasikan pemikiran komputasional. So dalam pemikiran komputasional biasanya masalah dipecahkan kepada beberapa masalah kecil. Kemudian kita akan kenal pasti corak-corak yang ada, sama ada kesamaan atau perbezaan, dan kita akan tinggalkan perkara yang tidak penting dan ambil yang penting sahaja, dan akhir sekali kita akan sediakan satu model penyelesaian masalah yang boleh digunakan oleh orang ramai secara umum. Okay, contohnya seorang bangunkan atau cara bagaimana untuk kira jumlah harga barang-barang yang diambil di pasar raya. Jadi dengan adanya atau cara tersebut, ia boleh dikongsikan oleh pengguna-pengguna lain di dalam sesiapa yang menggunakannya lah ketika membeli belah di pasar raya dan sebagainya. Okey, seterusnya teknik yang pertama di dalam pemikiran komputasional ialah teknik leraian ataupun dalam bahasa Inggerisnya decomposition. Teknik leraian melibatkan pemecahan sesuatu masalah kepada masalah-masalah yang lebih kecil. Okey, dan dengan kaedah ini sebenarnya kita dapat memudahkan penyelesaian masalah tersebut, dan supaya kita lebih fokus apakah
masalah-masalah kecil yang kita perlu selesaikan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Okey. Di sini kalau dibagi contoh di sini adalah anak tangga. So, anak tangga di sini terdiri dari beberapa anak tangga dan setiap anak tangga itu dipisahkan, dipecahkan. Kalau kita lihat di sini anak tangga yang pertama, anak tangga yang kedua, anak tangga yang ketiga dan seterusnya sehinggalah yang kelima. Okey. Dan di sini kita akan dapat lihat sebenarnya anak-anak tangga itu kita boleh pisahkan mengikut anak tangga yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, teknik yang seterusnya ialah teknik pengecaman corak. So, dalam teknik pengecaman corak ini, bahagian-bahagian kecil tadi cuba kita pastikan apakah persamaan yang ada, corak-corak yang ada yang kita boleh ketengahkan. Okey, contohnya masalah anak tangga ini dalam rajah menunjukkan bahawa komponen persamaan, ciri-ciri kesamaan yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. Okey, contohnya bilangan batu-bata yang ada sebagai tapak adalah satu kesamaan, sama sahaja semuanya. Sementara jumlah ketinggian adalah perbezaan dalam anak tangga tersebut. Kalau kita lihat pada gambar rajah ini, okey, bilangan bata, okey, pada bilangan batu-bata tapak sama saja, semua 5 sahaja. Okey, itu adalah persamaan. Yang bezanya ialah bilangan ketinggian. Semakin meninggi anak tangga, semakin tinggilah bilangan, semakin tinggilah nilai tinggi anak tangga tersebut. Itu adalah perbezaannya. Okey, dan di bawah ini turut disertakan jumlah anak tangga. Okey. So, itu adalah teknik yang kedua, iaitu tadi teknik pertama ialah penilaian. Teknik yang kedua ialah pengecaman corak, persamaan ataupun perbezaan. So, aktiviti di sini kalau kita lihat dengan mengenal pasti corak, suatu ramalan akan dapat dibuat, suatu aturan dapat dicipta dan seterusnya lebih banyak masalah serupa akan dapat diselesaikan. Contohnya yang pertama, sekiranya anak tangga ditambah pada bilangan anak tangga, berapakah bilangan batu-bata yang perlu ditambah? Okey, berapa yang perlu ditambah? Kalau kita lihat balik pada PowerPoint tadi, apabila satu anak tangga jumlahnya adalah 5, bila pergi pada anak tangga yang kedua nilainya 10, anak tangga yang ketiga nilainya 15, jadi dia bertambah sebanyak 5 anak tangga, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Okey, soalan yang kedua, apakah corak yang dapat anda cap dalam kelima-lima jadual pada rajah 1.4? Apa corak dia? Corak yang sama ialah, kalau kita lihat tadi, tambah sekali bilangan anak tangga pada tapak sama saja, semuanya 5. Okay, semuanya 5. Dan corak yang kedua ialah pada setiap anak tangga dia akan bertambah sebanyak 5 jumlah bata. Okey, dan pada setiap anak tangga dia akan bertambah 1 ketinggian anak tangga. Mula 1, kemudian tinggi tambah 2, kemudian tambah 3 dan seterusnya. So, itu antara corak-corak yang kita boleh kenal pasti. Kemudian soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, apakah persamaan yang terdapat dalam kelima-lima bahagian masalah tangga? Okay, persamaan dia ialah mudah sahaja, yang mudah sekali. Berapakah bilangan batu-bata tapak? Sama-sama 5 sahaja. Okay? Dan yang berbeza di sini ialah bilangan ketinggian. Itu semakin bertambah. Itu telah kita telah menjawab soalan yang keempat itu. Apakah perbezaan yang terdapat dalam kelima-lima bahagian anak tangga tersebut? Okay, ini soalan ini jangan risau, PowerPoint itu sama seperti ada dalam buku teks. Okey, so, kalau kamu terlepas PowerPoint tersebut ini, anda boleh lihat dalam buku teks. Okey, teknik yang seterusnya, pengecaman corak, teknik penilaian, pengecaman corak, dan yang seterusnya yang ketiga adalah teknik peniskalaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya extraction, iaitu kita akan cuba mengasingkan perkara yang penting dan perkara yang tidak penting dalam masalah yang kita sedang hadapi. Contohnya dalam contoh ini, aspek yang penting ialah lebar anak tangga, bilangan anak tangga iaitu 5,
Yang tidak penting, apa yang tidak penting lah? Saiz batu bata, bahan yang digunakan oleh batu bata, apa lagi yang tidak penting? Warna batu bata, apa lagi yang tidak penting? Jenama batu bata dan sebagainya. Itu adalah benda-benda yang tidak penting. Jadi dalam penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian, teknik pemikiran komputasional dalam teknik penyeskalaan ini ialah kita cuba asingkan benda yang tak penting kita tolak tepi, kita ambil benda yang penting sahaja untuk kita selesaikan. Okey. Teknik yang seterusnya adalah teknik pengitlakan ataupun dalam bahasa Inggeris generalization. So teknik ini ialah teknik untuk kita hasilkan satu bentuk penyelesaian umum, sama dalam bentuk formula, sama dalam bentuk peraturan ataupun satu susunan langkah, supaya apabila kita dah generalkan atau umumkan langkah-langkah tersebut, langkah tersebut boleh digunakan oleh orang lain untuk selesaikan masalah yang hampir sama. Okey? Contohnya begini, anak tangga ini adalah apabila kita senaraikan panjang dia berapa, lebar dia berapa, tinggi dia berapa dan jumlah dia berapa dalam bentuk jadual seumpama ini, dan apabila kita ke dalam keadaan pasti, okey, formula yang kita boleh nak dalam pasti ialah inilah formula dia, iaitu bilangan, okey, jumlah batu bata bagi setiap bahagian bersamaan dengan bilangan batu bata bagi panjang, darabkan dengan bilangan batu bata bagi lebar, dan didarabkan dengan bilangan batu bata bagi tinggi. Itu formula yang kita dapat, ungkaikan berdasarkan teknik pengitlakan. Okey, dan berdasarkan formula ini kita boleh selesaikan masalah yang hampir sama. Contohnya di sini anak tangga dia beza sedikit. Dia punya lebar dia bertambah. Okey, 2. Dan tadi 1. Tetapi dengan menggunakan formula yang kita telah bangunkan tadi, kita dapat selesaikan untuk mendapatkan jumlah keseluruhan anak tangga ini bersamaan dengan 150. Okey, 150. Okey, 150 anak tangga. Okey, berdasarkan formula tadi lah. Contohnya 5 didarabkan dengan 2 didarabkan dengan 1 sampai 10. Anak tangga yang kedua, 5 didarabkan dengan 2 didarabkan dengan 2 sama dengan 20 dan seterusnya. Ya, agak mudah setakat ni. So itu adalah contoh-contoh mudah. Ada banyak lagi contoh-contoh lain yang kita akan pelajari. Semakin susah, tapi jangan risau. Okey. Kita akan buat sedikit demi sedikit. Okey. So untuk peringkat kali ini, cikgu akan berikan kamu 3 soalan pentaksiran bilik darjah. Okay, anda akan jawab ni menggunakan Google Form yang cikgu dah akan sharekan dalam grup Telegram, ataupun anda boleh dapat dalam link Padlet yang cikgu telah kongsikan. Okay, yang pertama, untuk TP1, iaitu tahap 211 yang paling mudah lah. Senaraikan 4 teknik penyelesaian masalah yang dapat dalam pemikiran komputasional. Okay, anda akan jawab ni dalam Google Form. Okay. Kemudian senaraikanlah 4 sahaja. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kata kan? Boleh ulang kaki dari semula. Okey, seterusnya untuk tahap perasaan 2 TP2, terangkan dengan jelas 2 teknik penyelesaian masalah dalam pemikiran komputasional. Pilih mana-mana 2, terangkan secara ringkas. Okey, dalam bentuk ayat. Apakah dia teknik penyeskalaan ataupun apakah dia teknik peleraian? Okey, pilih 2 sahaja. Pilih mana-mana yang kamu rasa faham dan sila jawab. Nanti kita lihat di mana kita nak jawab. Okey, yang ketiga, ini TP3, tahap persoalan 3, di mana anda diberikan masalah yang lain tetapi hampir sama dengan tanda tadi lah, iaitu masalah mencari jumlah bilangan cube bagi satu piramid. Okey, gambar foto di bawah menunjukkan dan sebelah menunjukkan binaan piramid bagi tujuan yang disusun dengan menggunakan blok berbentuk cube. Okey, kaji binaan piramid tersebut. Bila kita nak kaji, pertama sekali kamu boleh patah balik semula kepada gunakan keempat-empat teknik. Okey, teknik peleraian, teknik pengecaman corak, teknik penyeskalaan dan teknik pengitlakan. Okey, jadi gunakan balik langkah-langkah tersebut. Contohnya mula sekali kamu kena leraikan, lukiskan gambar leraian macam ni. Okey, kemudian teknik pengecaman corak. Okey, teknik pengecaman corak. Okey, buat jadual macam ni.
Kemudian teknik penskalaan, kamu buat jadual yang macam ni pula. Okey. Kemudian teknik pengitlakan, kamu hasilkan formula macam ni. Okey. Dan itu sajalah. Dan seterusnya soalan nombor 2, gunakan teknik penilaian, teknik kecaman corak, teknik penskalaan dan teknik pengitlakan untuk menjawab soalan-soalan berikut. Okey, berapakah bilangan cube setiap tingkat? Okey, berapakah jumlah cube yang diperlukan bagi menghasilkan binaan piramid 6 tingkat? Okey, jadi untuk menjawab soalan ini sebenarnya kamu dah jawab yang nombor 1 tadi. Bila kamu buat jadual tu kamu dah jawab dah soalan nombor 2. Sebenarnya ada tambahan sedikit bagaimana nak buat cube 6 tingkat. Jadi perlu menggunakan formula yang kamu dah bangunkan hasil pengitlakan tadi. Kalau lihat dalam gambar ini, piramid ni 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi dia nak 6 tingkat. Jadi kamu kena hasilkan formula dahulu, barulah kamu boleh dapat jawapan untuk bilangan cube untuk 6 tingkat. Jadi, itu adalah TP3 yang kamu kena selesaikan. Jangan risau. Jadi kita akan bincangkan lagi dalam minggu hadapan. Tetapi dalam minggu ini, paling tidak pun kamu selesaikan TP1, tahap penguasaan 1 dan tahap penguasaan 2. Okey. Jadi bagaimana? Di mana kita perlu jawab soalan ni? Okey, di mana kita nak jawab soalan ni ya? Okey. Sebenarnya dalam Padlet ini sendiri pun, dalam Padlet ini sendiri pun kita ada. Kita dah share dah. Okey, dalam tingkatan 1 bab 1 ni, di bawah tu kamu scroll ke bawah ada letak sirah diri darjah. Okey, kamu klik dekat situ. Okey, klik dekat situ. Klik kat situ. Kalau tak boleh buka dekat sini, kamu boleh buka open in new window. Okey, open in new window. Kalau tak boleh buka lah. Okey, dia kena sign in dahulu. Kalau tak sign in, kena sign in dahulu lah. Okey, kena sign in dahulu. Pastikan kamu menggunakan ID deliver. Okey, ID deliver. Seelok-eloknya ID deliver lah, iaitu yang kamu boleh dapat pada pautan kelas masing-masing. Okey, jika tidak pun kamu gunalah apa ID ataupun email yang terdapat dalam telefon bimbit masing-masing. Kalau telefon email mak ayah kamu lah. Kalau kamu lah. Seeloknya kamu je lah. Okey, email persediaan ataupun yang paling elok ialah email ID deliver kamu. Okey, di sini email lah. Masukkan email. Kemudian masukkan nama penuh seperti dalam kenalan. Kalau BIN, BIN. Kalau BT, BINTI. Okey. Okey, ini adalah soalan-soalan yang cikgu dah tunjukkan dalam PowerPoint tadi. Okey, cara menjawab ni tak ada kat sini. Type sahaja. Okey. Soalan TP2 pun type juga, terangkan 2. Nombor 1 apa dia? Nombor 2 apa dia dan sebagainya. Soalan yang ini nampak gayanya kamu kena jawab menggunakan jawab atas kertas dahulu. Okey, jawab di atas kertas dan ambil gambar dan upload di dalam folder yang cikgu akan sediakan di bawah nanti. Nanti di bawahnya akan ada butang add file. Okey, add file, kamu add file gambar yang kamu ataupun gambar tugas yang kamu buat di atas kertas ya, untuk jawab soalan ini. Nanti kita akan cuba tunjukkan video secara ringkas bagaimana nak buat gambar, uploadkan ke dalam TP3 ni. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian.